Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farhanuddin bin Abdul Razak, nombor matrik 150771 bersama rakan ahli kumpulan saya iaitu Nur Anis Atira binti Amran, Erdatin Syurgani binti Muhammad Yaakob, Nur Hazwani binti Muhammad Hassan, Atikah Adibah binti Amrin, Jennifer Tiun Si Ying dan Jermasa Sima anak Jenuang akan membentangkan tugasan kami bagi subjek HSA 101 pengantar sejarah dengan tajuk aliran Annals. Dan soalannya berbunyi, nyatakan secara terperinci kelebihan pendekatan sejarah yang diperkenalkan oleh aliran Annals berbanding pendekatan yang dibawa oleh aliran-aliran sebelumnya. Jadi saya ingin mempersilakan pembentang yang pertama untuk meneruskan sesi pembentangan ini. Dipersilakan. Salam sejahtera, saya Erdatin Syurgani binti Muhammad Yaakob akan memulakan pembentangan kumpulan kami pada hari ini dengan menerangkan secara ringkas berkenaan dengan tajuk yang akan kami kupas pada hari ini. Baiklah, umum mengetahui bahawa Renki memberi sumbangan untuk menjadikan pengajian sejarah sebagai kegiatan ilmiah di universiti, manakala Marx berjaya mendedahkan peranan kuasa kebendaan juga disanjung. Persetujuan umum wujud dalam kalangan pakar pensejarahan bahawa haluan dan corak pensejarahan kini ditentukan bukan sahaja oleh Leopold Van Ranke dan Karl Marx, bahkan oleh aliran analis dari Perancis. Aliran analis berusaha meletakkan sejarah dalam kedudukan yang boleh dikatakan benar-benar saintifik. Terdapat 3 tokoh terkenal dalam aliran ini iaitu Lucien Febvre, Max Bloch dan Fernand Braudel. Perkembangan aliran analis pada umumnya dibahagikan kepada 3 fasa. Tahap pertama pada tahun 1920 hingga 1945, fasa kedua pada tahun 1945 hingga 1968 dan fasa ketiga yang dimulai pada tahun 1969. Untuk mendalami lebih lanjut berkenaan dengan sumbangan aliran analis, saya akan serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farhanuddin bin Abdul Razak akan menjelaskan sumbangan aliran Annals. Secara umumnya, kewujudan aliran Annals telah memberikan banyak sumbangan dan juga manfaat dalam pensejarahan Eropah pada ketika itu. Dan antara sumbangan aliran Annals yang saya ingin jelaskan ialah yang pertama, kewujudan prinsip histori total atau gelaran yang diberikan sebagai sejarah keseluruhan secara bersepadu. Sebenarnya, prinsip histori total ini meliputi semua aspek seperti situasi, fenomena, keadaan dan juga masyarakat. Menurut ahli sejarah Braudel, prinsip histori total ini mendalami semua bentuk seperti ekonomi, kolektif, institusi, struktur sosial dan yang paling utama tamadun. Sebagai contoh, kolektif manusia telah mendorong Annals untuk menitik beratkan hal-hal seperti upah, harta, pinjaman, kelahiran, kematian, pinjaman, perkahwinan, kebuluran, kesihatan, pakaian dan juga sebagainya. Dan sumbangan yang kedua ialah aliran Annals telah memberi sumbangan kepada penggunaan kaedah kuantitatif yang lebih spesifik. Seorang pengkaji sejarah iaitu Simin telah menyusun secara siri data kuantitatif tentang harga dan juga upah di Eropah sejak abad ke-15 lagi. Ianya juga melibatkan penggunaan nombor dan juga data empirikal. Pendek kata, Simin berpendapat bahawa sebenarnya ianya wujud jalinan yang tertentu yang bersifat timbal balik antara fenomena sosial dan juga pendedahan, dan sebenarnya hal ini adalah tugas pokok bagi ahli sejarah. Sebagai contoh, tema seperti perkahwinan, kelahiran dan kematian sebenarnya boleh dikaji secara kuantitatif, yang mana kaedah saintifik yang boleh wujud dalam bentuk ekonomi dan saintifik digunakan untuk membuat perkiraan yang tepat kemudian dianalisis. Pengkaji sejarah yang mengkaji sejarah kematian di Perancis pada kurun ke-18 sebenarnya dapat memastikan dengan lebih tepat tempoh apabila kadar kematian itu menurun ataupun meningkat ataupun tidak berubah. Jadi boleh dibuat rumusan sebab musabab kenapa pola itu terjadi sedemikian. Dan sumbangan yang ketiga ialah mencadangkan agar sejarah dikaji dari sudut keseluruhan masa dan masyarakat dunia sebagai satu entiti yang bersepadu. Ianya bagi mempertahankan aliran ini dengan memberi teguran terhadap ahli sejarah yang membahagikan masa lampau mengikut seperti zaman silam, pertengahan dan juga zaman moden.
Dan sumbangan yang keempat ialah menggagaskan sebuah kajian yang berjangka panjang ataupun yang dikenali sebagai sejarah long juri yang mengambil kira tempoh kajian selama puluhan tahun, seabad dan separuh abad ataupun lebih. Kajian jangka panjang ataupun long juri ini merangkumi pelbagai bidang seperti geografi, sosial, politik, struktur sosial, pemikiran dan juga ekonomi. Sebagai contoh, apabila data ini dilukis menjadi gambar rajah untuk suatu tempoh, ianya akan memberi kefahaman yang lebih bermakna berbanding pernyataan deskriptif. Misalnya, kajian harga barang boleh mengumpulkan data untuk jangka masa seabad ataupun lebih. Contoh yang lain pula nak menjelaskan tentang kebangkitan golongan bawahan dalam Revolusi Perancis 1789 yang mungkin harus dilihat dari segi corak pengeluaran pertanian, harga, sewa, upah, kesihatan, kadar kelahiran, kematian dan juga sebagainya yang mana berlaku lama sebelum revolusi dan menentukan tahap ataupun kesusahan petani. Dan sumbangan yang kelima ialah pendekatan ataupun gagasan conjuncture yang digunakan bagi memaparkan sebuah peristiwa yang berlaku secara tepat. Ianya diambil dari ilmu ekonomi, iaitu kenaikan ataupun penurunan harga boleh dipandang sebagai satu kitaran. Ianya juga telah memaparkan pola-pola dalam bidang politik, kependudukan, sosial dan juga mentalitis. Ahli sejarah berpendapat bahawa ianya juga akan memupuk persefahaman tentang zaman yang stabil, zaman yang sedang tumbuh dan juga zaman yang sedang bergolak. Jadi sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan mempersilakan pembentang yang seterusnya. Terima kasih saudara Farhanuddin. Baiklah, saya Nur Anis Atira binti Amran menggunakan nombor metrik 151694 akan menyambung pembentangan ini. Aliran Ennals juga banyak memberi sumbangan dalam École Pratique des Juges atau School of Higher Studies di Paris pada tahun 1947 yang diketuai oleh Phelps. Dalam institusi ini terdapat salah satu bahagian iaitu Seizième Section atau lebih dikenali sebagai bahagian ke-6. Bahagian ini dianggotai oleh pakar-pakar daripada bidang antropologi, sosiologi, linguistik, ekonomi, psikologi dan juga sejarah. Penubuhan Seizième Section ini bertujuan untuk menggalakkan penyelidikan dan pengajaran yang paling maju dalam bidang ekonomi dan juga sains kemasyarakatan. Menurut Lady, Seizième Section berjaya muncul sebagai institusi penyelidikan utama di Perancis dalam bidang sejarah, sosiologi dan juga antropologi. Melalui penubuhan ini, ahli sejarah dapat menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu menggalakkan penggunaan data dan teknologi dengan menggunakan komputer untuk menganalisis data. Sebagai contoh, aliran Ennals dapat membantu sejarawan mengumpulkan data melalui rekod hospital, banci, surat wasiat, daftar tentera, daftar tanah dan juga cukai. Sumbangan aliran Ennals yang seterusnya ialah membentuk penulisan sejarah berorientasikan penyelesaian masalah atau histoire problem. Di dalam menjayakan histoire total, analistis juga mengakui kepentingan pengkaji membangkitkan isu-isu yang bijak supaya membantu kerja penyelidikannya. Menurut Violet, histoire problem membantu ahli sejarah mencipta data dengan jelas berasaskan kepada soalan-soalan yang berunsurkan konseptual. Kaedah ini dilihat telah memberikan perspektif dan gambaran yang lebih lengkap, penjelasan yang lebih komprehensif tentang objek atau masalah yang diberikan oleh sains sosial. Gaya pendekatan ini membawa kepada beberapa kebaikan, antaranya ialah pelaku-pelaku sejarah boleh dikaji secara bebas mengikut soalan yang dibangkitkan dan tidak semata-mata ditafsirkan mengikut pandangan saksi sezaman. Kebaikan yang kedua ialah soalan-soalan yang dibangkitkan akan memberatkan unsur analisis, bukan bertujuan menghidupkan kembali suasana masa lampau yang dikaji atau menekankan penceritaan semata-mata. Selain itu, sumbangan yang seterusnya ialah mengatasi kelemahan pensejarahan tradisional seperti konsep histoire événementielle. Usaha aliran Ennals dalam mengetepikan naratif sebagai gaya penyampaian kerana menurut Furet, gaya naratif sesuai digunakan jika sejarah dipandang sebagai événementiel atau événementiel. Histoire événementielle ialah setiap kejadian merupakan satu detik yang khusus atau unik dan disusun mengikut urutan waktu supaya memupuk persefahaman tentang perjalanan sejarah itu. Fabre dan Bloch memberi teguran terhadap sikap ahli-ahli sejarah tradisional yang membahagikan masa lampau mengikut gagasan perzamanan seperti zaman silam, zaman pertengahan dan zaman moden.
Sebaliknya, mereka mencadangkan agar sejarah dikaji dari sudut keseluruhan masa dan masyarakat dunia sebagai satu entiti yang bersepadu. Akhir sekali, aliran Annals juga menyumbang kepada pensejarahan moden dengan mementingkan kehidupan kolektif manusia. Hal ini juga secara tidak langsung memaparkan dengan lebih terperinci sejarah rakyat jelata dari segi pekerjaan, anutan, perkahwinan, kematian dan lain-lain lagi. Aliran Annals juga telah membantu dalam menjelaskan hubungan timbal balik antara aktiviti kebendaan masyarakat dengan aspek pendapatan, harga, sewa, kelahiran, perkahwinan dan juga kematian. Annals boleh dianggap sebagai kumpulan ahli sejarah terawal yang mendedahkan hubungan secara ilmiah. Sebagai contoh, hubungan antara kebuluran dengan kadar kematian, hubungan antara keadaan ekonomi dengan umur perkahwinan dan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan jangkitan penyakit. Aliran Annals dilihat mampu menjawab persoalan secara terperinci tentang bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku jika dibandingkan dengan ahli sejarah yang terdahulu. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Berikutnya, saya Hazwani akan menjelaskan pula mengenai analisis sumbangan aliran Annals dalam penulisan sejarah. Secara umumnya, aliran Annals merupakan satu kaedah penulisan sejarah yang baharu, iaitu penulisan yang berasaskan histori, problema ataupun penyelesaian masalah. Sumbangannya tidak dinafikan telah memberi kesan yang sangat besar dalam persejarahan, walaupun ditentang hebat oleh ahli sejarah Perancis pada peringkat awalnya dan berkembang maju selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Aliran Annals merupakan sebuah pemikiran dalam persejarahan Barat yang meletakkan sejarah dalam kedudukan yang boleh dikatakan benar-benar saintifik. Walaupun terdapat golongan yang menyokong, namun masih terdapat juga ahli sarjana yang mengkritik aliran ini ataupun boleh dikatakan sebagai wujudnya kontroversi. Seorang ahli sejarah yang terkenal iaitu Arthur Marwick telah memberikan penghormatan terhadap aliran Annals dengan mengatakan, mereka iaitu ahli sejarah Annals telah memainkan peranan yang terhormat dalam gerakan umum terhadap penggunaan bahan sumber yang jauh lebih luas termasuk khususnya sumber visual dan artifak terhadap budaya popular. Slide yang seterusnya ialah sokongan terhadap aliran Annals. Ahli-ahli sejarah mempersetujui bahawa aliran Annals telah mewujudkan satu pendekatan baharu yang sangat berbeza berbanding sejarah yang telah diusahakan oleh Leopold von Ranke. Walaupun sumbangan beliau untuk menjadikan pengajian sejarah sebagai satu kajian ilmiah di universiti adalah diakui umum. Aliran Annals juga telah membawa kepada kolaborasi antara bidang sejarah dan sains kemasyarakatan yang telah mendatangkan faedah kepada pengajian sejarah. Ahli golongan Annals juga cuba untuk menggarap bidang-bidang lain seperti arkeologi, geografi, matematik, linguistik, psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi dan sebagainya untuk memberi nafas baru dalam penulisan dan kajian sejarah. Menurut Profesor Hector, pakar-pakar sains kemasyarakatan sedar bahawa kerjasama dalam bidang sejarah sebagai satu disiplin boleh berkongsi tenaga serta pengetahuan untuk meningkatkan persefahaman tentang manusia sebagai makhluk sosial. Dalam isu aliran Annals yang telah mengesampingkan sejarah politik pula telah mendapat kritikan dari ahli sejarah seperti Jacques Legoff dan François Furet. Legoff risau mengenai tanggapan umum Annals bahawa sejarah politik adalah tidak berguna dan ketinggalan zaman. Menurut beliau, soal kuasa politik harus diberi perhatian yang wajar. Ia patut dihubungkaitkan dengan hal-hal bukan politik dalam rantaian kejadian yang luas itu supaya lebih melahirkan sejarah yang struktural.
Furet pula mengkritik aliran Annals kerana berpendapat bahawa gagasan yang dibawa oleh aliran ini hanya sebagai doktrin semata-mata. Seterusnya, gagasan seperti long theory dan conjuncture tidak boleh digunakan. Misalnya dalam situasi apabila menelusuri sejarah seperti Revolusi Perancis kerana melibatkan jangka masa yang pendek. Namun begitu, pendapat tersebut menimbulkan kemusykilan apabila Braudel menyatakan histori total yang dianjurkan dalam aliran Annals bukanlah bertujuan untuk mengenepikan sejarah politik. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya dipersilakan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Atika Aribah binti Amrin, nombor matrik 151619. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan saya mengenai perbandingan aliran analis dengan aliran sebelumnya. Pertama, aliran analis menyarankan pengkajian secara menyeluruh, iaitu histori total. Histori total seperti yang dikatakan Braudel akan mendalami semua bentuk utama kehidupan kolektif, ekonomi, institusi, struktur sosial dan paling penting ialah tamadun. Hal ini kerana tindakan manusia hanya dapat difahami dalam konteks pengaruh masyarakat, bukannya negara. Berbeza dengan ahli sejarah tradisional yang mengaitkan kejadian sejarah dengan perang, revolusi, pembentukan bangsa dan sebagainya. Analis telah mentafsirkan kejadian sejarah sebagai mencakupi semua lapisan masyarakat seperti kelahiran, perkahwinan dan kematian. Analis ingin menjadikan sejarah sebagai kajian yang mencakupi semua lapisan masyarakat, bukan kelas atasan semata-mata. Supaya menepati tujuan ini, pemilihan kejadian seperti kelahiran akan memberi perhatian yang sama kepada Napoleon dengan seorang askar. Dengan erti kata lain, histori total akan menyelamatkan orang-orang biasa yang dahulu telah dikerdilkan oleh wira-wira politik yang agung. Sebagai contoh, Lederi menghujahkan bahawa seorang yang bersadang untuk mengkaji sejarah demografi Perancis pada abad ke-18 dapat mengaitkan beberapa hal seperti kelahiran, perkahwinan, kematian, kebuluran, wabak penyakit, peperangan dan sebagainya. Seterusnya, long theory. Pemilihan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan kolektif manusia juga menggalakkan kajian jangka panjang. Berbeza dari pensenjarahan tradisional yang memberatkan kejadian jangka pendek seperti pertempuran Waterloo. Oleh itu, Annals menganjurkan sejarah long theory yang melibatkan tempoh puluhan tahun, separuh abad atau seabad seperti kajian tentang harga-harga barang boleh mengumpulkan data untuk jangka masa seabad atau lebih. Hal ini dapat membantu ahli sejarah memahami perjalanan sejarah dan kaitannya dengan keadaan jangka panjang yang mungkin lebih berkesan untuk menjelaskan sebab suatu peristiwa itu berlaku. Contohnya, jika ahli sejarah ingin menjelaskan tentang kebangkitan golongan bawahan dalam Revolusi Perancis 1789, mungkin perlu dilihat dari corak pengeluaran pertanian, harga, sewa, upah, kesihatan, kelahiran, kematian dan sebagainya yang berlaku sebelum revolusi. Apabila data ini digunakan untuk melukis gambar raja untuk suatu tempoh, ia akan memberi lebih kefahaman berbanding dengan pernyataan deskriptif. Selain itu, hakikat bahawa angka-angka tidak berbohong membolehkan pengkaji menilai dengan tepat bagaimana hubungan timbal balik berlaku. Selain itu, perbandingan analis dengan aliran sebelumnya dapat dilihat melalui penggunaan komputer. Hal ini kerana aliran analis bersifat kolektif dan saintifik. Penggunaan komputer ini diguna disebabkan aliran analis ini cenderung untuk menggunakan kaedah kuantitatif yang memerlukan data yang terperinci. Hal ini berbeza dengan sejarah tradisional yang tidak mementingkan angka-angka serta data yang saintifik. Penggunaan komputer juga boleh mengumpul dan memproses data dari sumber-sumber yang terlalu banyak sehingga berada di luar kemampuan seseorang ahli sejarah. Penggunaan komputer dalam aliran analis ini membantu sarjana pensenjarahan memperoleh dan kemudian memproseskan data yang kadangkala melibatkan pengiraan dan perhitungan yang agak rumit. Contohnya, Lederi menyebut tentang kewujudan fail-fail daftar tanah di Florence sejak abad ke-14 yang mengandungi data tentang 50,000 buah keluarga yang telah diabaikan oleh ahli sejarah selama 500 tahun.
Komputer juga dapat menyimpan maklumat dengan cara yang lebih mudah. Menurut Ladery, komputer mampu menjadi bank arsip dan data yang disimpan dalam komputer boleh digunakan untuk mengkaji tajuk-tajuk yang baru. Hal ini dapat membantu sarjana-sarjana persejarahan menginterpretasi berdasarkan angka-angka yang telah diproses melalui sistem komputer dan data statistik. Sekian saja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya menyerahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Jennifer Tian Sing akan meneruskan pembentangan sebentar tadi. Perbandingan aliran anales berbanding dengan aliran sebelumnya, yang seterusnya adalah dari aspek histioproblem. Aliran anales ini sangat berbeza dengan aliran sebelumnya. Hal ini demikian kerana aliran analiz ini menjadikan penulisan sejarah berorientasikan penyelesaian masalah atau dalam kata lainnya, histioproblem. Ahli sejarah akan membangkitkan isu-isu yang bijak sebagai panduan mereka dalam kerja penyelidikan. Ini telah mendatangkan kebaikan di mana ahli sejarah boleh mengkaji secara bebas dan memberatkan unsur analisis bukan hanya untuk menghidupkan kembali sejarah lampau atau menceritakan semata-mata. Soalan yang dikaji juga mementingkan jalinan antara fenomena sosial dan tidak boleh dipisahkan daripada pengaruh semasa. Dan ini amat berbeza dengan aliran Ranke yang agak keberatan untuk mengkaji masa lampau. Furet juga mengatakan histioproblem ini dapat membantu ahli sejarah membina data berasaskan soalan berkonseptual. Analis berpendapat bahawa sejarah yang mencantumkan masa lampau dengan pengalaman kini dan dapat meningkatkan kefahaman tentang proses pergerakan sejarah. Sebagai contoh, Brodel dan karyanya yang selalu menggunakan kaedah-kaedah yang wujud dalam sains kemasyarakatan. Seterusnya ialah kaedah kuantitatif. Seperti yang kita tahu, aliran analis ini merupakan satu medium dalam penulisan sejarah yang lebih menyeluruh, termasuklah menggabungkan cabang ilmu seperti matematik, geografi, antropologi dan sebagainya. Dalam aliran analis ini, kaedah kuantitatif ini biasanya digunakan dalam pengkajian sejarah yang berulang. Sebagai contoh, pengkaji sejarah yang mengkaji sejarah kematian di Perancis dapat memastikan tempat tempoh apabila kadar kematian menurun, meningkat ataupun tidak berubah. Ini sangat berbeza dengan sejarah tradisional di mana pensejarahan tradisional lebih terpesong dari misi sejarah untuk mencari kebenaran mutlak. Aliran analis ini lebih memberi nafas baru kepada kaedah penulisan sejarah agar penulisan sejarah lebih menyeluruh dan saintifik. Dan ini amat berbeza dengan aliran Ranke dan aliran Marxist. Kaedah ini mula digunakan oleh Ernest Lebras, iaitu seorang profesor sejarah di Sorbonne dan dipengaruhi oleh pengaruh César Sèquelier. Yang terakhir adalah kolektif. Aliran analis ini bersifat kolektif, iaitu mengutamakan semua golongan tanpa mendiskriminasikan golongan tertentu. Aliran analis ini berusaha merombak pensejarahan tradisional yang hanya tertumpu pada golongan tertentu sahaja seperti aliran Marxist yang lebih mengutamakan kepada golongan elit dan golongan atasan sahaja. Ini juga berbeza dengan sejarah tradisional yang hanya memaparkan watak-watak golongan atasan. Aliran analis ini juga cuba untuk mengubah pandangan pensejarahan tradisional yang selama ini cenderung memberi penekanan kepada negara dan individu, sebaliknya kepada entiti keseluruhan masyarakat, serta mengkritik pensejarahan tradisional yang mengenepikan pengaruh alam fizikal. Sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, aliran analis ternyata mempunyai pendekatan yang berbeza dan mempunyai banyak kelebihan berbanding dua aliran yang sebelumnya, yaitu aliran Ranke dan aliran Marxist. Aliran Ranke menyatakan bahawa sejarah adalah persembahan fakta sejarah yang tulen semata-mata, manakala aliran Marxist pula berfokuskan kepada sejarah berkaitan dengan kelas sosial masyarakat. Namun, para sejarawan dalam aliran analis pula menggabungkan kedua-dua idea tersebut dan berpandangan bahawa kajian sejarah adalah satu yang saintifik. Sejarah saintifik yang diperkenalkan adalah suatu kajian secara kuantitatif dan dilakukan dalam jangka masa yang panjang, serta
menggunakan peralatan elektronik seperti komputer dalam pengumpulan data supaya menjadi lebih tepat dan teratur. Selain itu, aliran analis juga menekankan pengkajian sejarah merangkumi semua aspek sama ada dari segi politik, ekonomi, sosiologi, geografi, undang-undang, psikologi maupun antropologi. Di samping itu, prinsip penulisan sejarah dalam aliran analis pula tidak hanya berpandukan satu sumber rujukan sahaja seperti yang dilakukan oleh Ranke. Malah, mereka menjadikan setiap sumber bertulis ataupun sumber lisan menjadi rujukan oleh para sejarawan dalam aliran analis. Kelebihan yang dimiliki oleh aliran analis memberikan sumbangan yang besar dalam penulisan sejarah dunia sehingga berjaya menjadi contoh para sejarawan pada masa kini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.